So kalau kita lihat komunis juga menyerang pasukan-pasukan keselamatan seperti komunis menyerang balai polis Kampung Jeram. Okey, begitu juga di Johor. Kemudian di Pahang, komunis menyerang balai polis Kuala Krau. Cikgu pernah pergi Kuala Krau ni. Okay, di Temerloh, Pahang, tepi sungai ni. Kemudian komunis membakar balai polis di Jerantut, Pahang. Okey, kemudian di Gua Musang, Kelantan, komunis menyerang balai polis Gua Musang. Tak ingat. Dan 1949, okey, komunis menyerang jeep tentera di Kajang, Selangor. Kemudian okey, Muar Johor. Inilah dia yang famous. Tahun 1950, komunis menyerang balai polis Bukit Kepong. Yang kita tengok dalam filem Bukit Kepong kan. Komunis menyerang balai polis Bukit Kepong. Dan kemudian komunis juga menyerang hendak pasukan askar Melayu di Kelantan. Kemudian Kota Tinggi Johor, komunis menyerang balai polis Kambau. Dan kemudian di Taiping, Perak, komunis menyerang kenderaan polis. Dan di Kedah, komunis membunuh ketua polis Kedah. Dan juga di Pontian Johor, komunis menyerang balai polis Chuan Seng. Okey. So kalau kamu lihat tahun-tahun yang berlakunya, segala keganasan komunis ni, kalau kita lihat 1948 dia menyerang hampir 1, 2, 3, 4 kali serangan dalam tahun 1948. Kemudian pada tahun 1949 sekali je. Dan pada tahun 1950 mereka melakukan serangan sebanyak 3 kali. Dan pada tahun 1951 tak ada. 52 ada satu serangan. Dan 53 pun tak ada rekod. Tapi 54 ada 2 kali serangan. Jadi kesimpulannya, komunis paling banyak melakukan serangan pada tahun 1948, iaitu bila ni? Ketika pada peringkat awal sebelum perisytiharan darurat. Nampak tak pada bulan Jun dan juga Jun serta Julai. Selepas itu diisytiharkan darurat. Jadi komunis memang menyerang banyak pasukan keselamatannya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini membuktikan bahawa komunis cuba mewujudkan sebuah kerajaan Republik Komunis di tanah Melayu. So bagi merealisasikan matlamat mereka, pelbagai tindakan dilakukan bertujuan untuk mengancam keamanan negara, dan tindakan komunis ini menyebabkan rakyat dan kerajaan telah bekerjasama untuk membanteras ancaman komunis. Jadi sebab itu ada kerjasama antara rakyat dan juga kerajaan. Baik. Jadi apakah usaha-usaha? Kita telah lihat tentang tindakan-tindakan komunis. Kita dah lihat mula-mula asal usul komunis itu. Yang kedua, bagaimana komunis boleh sampai ke tanah Melayu. Yang ketiga, kita telah lihat tentang tindakan-tindakan komunis yang telah menyerang balai polis, menyerang anggota keselamatan dan sebagainya. Dan kali ini kita nak tengok 6.3, iaitu usaha menangani ancaman komunis. Baik, so saya nak tanya, semua ni kena hafal ke cikgu? Baik. Sebenarnya, serangan-serangan ni komunis menyerang pasukan keselamatan ni semua kan. Untuk tarikh dan tahun ni tak perlu sebenarnya. Sebab apa yang kamu kena ingat adalah seperti peristiwa-peristiwa ni. Peristiwa-peristiwa tu ya. Contohnya kalau kamu ambilkan 1948 ni, kamu cakaplah pada tahun 1948 berlaku serangan komunis terhadap balai polis. Balai polis di mana? Kamu ambil nama tempat yang senang nak ingat. Balai polis di Kuala Krau, dan juga Gua Musang. Selain daripada itu, mereka juga membakar balai polis. Jadi bila buat ayat jawapan, kamu tahu pada tahun bila? 1948. Kemudian apa yang dilakukan oleh komunis, iaitu membakar balai polis di Kuala Krau dan juga telah menyerang balai polis dan juga membakar balai polis. Jadi tak perlu nak ingat dia punya tarikh-tarikh, exactly tarikh,
dan juga lokasi-lokasi sebenar, tak perlu. Yang penting apa yang telah dilakukan oleh komunis. Kesimpulannya lah. Jadi itu akan dijadikan sebagai, dalam jawapan kamu dia akan jadi contoh. Dia tak akan jadi fakta. Mungkin dia boleh jadi huraian, tetapi dia lebih tepat untuk menjadi contoh. Okey, baik, bagus Sarina. Ya. Dia macam tu, teknik dia macam tu. Kita tak perlu nak ingat semua, kita faham apa yang telah dilakukan oleh komunis. Maka kita lihat usaha-usaha menangani ancaman komunis. So bagi menangani ancaman komunis ini, beberapa usaha telah diambil seperti penguatkuasaan undang-undang darurat. Okey, ini banyak usaha menangani ancaman komunis. Yang pertama, penguatkuasaan undang-undang darurat 1. Kemudian pemerkasaan, maknanya menambahkan kekuatan. Pemerkasaan ini menambahkan kekuatan pasukan keselamatan. Kemudian pengenalan pendaftaran kebangsaan, iaitu pengenalan kepada IC dan rancangan BRICS yang keempat. Okey, kemudian tawarkan pengampunan kepada PKM. Kemudian melakukan kempen, iaitu kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Perintah berkurung, perang saraf dan juga rundingan baling. So memang banyak usaha ini untuk menangani ancaman komunis. So kita akan lihat satu-satu mana yang sempat pada hari ini. Okey. Dan kalau kamu semua ada soalan, boleh tulis dalam Zoom chat untuk ditanyakan supaya cikgu akan boleh bantu kamu. Ya. Baik. Usaha menangani ancaman komunis yang pertama iaitu penguatkuasaan undang-undang darurat. Penguatkuasaan undang-undang darurat. Di mana kalau kita lihat, bagi menguatkuasakan undang-undang darurat, British mengambil pelbagai tindakan. Antaranya termasuklah seperti yang berikut. Pertama, kita tengok ini dia tindakan-tindakan iaitu pasukan keselamatan kita. Yang pertama sekali iaitu menahan sesiapa sahaja. Menahan sesiapa sahaja yang disyaki terlibat dalam pergerakan komunis tanpa sebarang perbicaraan. Tangkap, penjarakan. Dia tak ada bawa pergi mahkamah. Okey, kami nak menuntut keadilan, kami nak bawa ke mahkamah. Kenapa anda semua menangkap kami? Tak ada. Dalam kes pergerakan komunis ni, tangkap, letak dalam penjara. Tanpa sebarang perbicaraan. Kerana apa? Kerana pertubuhan PKM itu telah diharamkan oleh kerajaan British. Maka kalau kamu menyertai, waktu itulah kalau kamu menyertai PKM, maka kamu automatically boleh ditangkap tanpa sebarang bicara. Yang pertama. Yang kedua, iaitu mengenakan hukuman, sebelah kanan ya. Mengenakan hukuman berat kepada sesiapa sahaja yang membantu komunis. Siapa-siapa bantu komunis akan dikenakan hukuman yang berat. Peserta sebatan ke apa ke kan. Kemudian yang ketiga, mengetatkan undang-undang senjata api dengan mengenakan hukuman mati terhadap mereka yang membawa senjata api ataupun bahan letupan. Ini memang. Dan undang-undang inilah sebenarnya diguna pakai sampai sekarang. Sampai sekarang. Kamu kalau ada pistol, kamu tak boleh sewenang-wenangnya bawa keluar pergi jalan-jalan ada pistol. Tak boleh. Kamu boleh ditangkap. Walaupun kalau pistol palsu, itu lain. Pistol palsu lain. Kalau bawa pistol palsu sekalipun, kamu tak boleh bawa sesuka hati dengan menunjuk-nunjuk kamu ada pistol, tak boleh. Kecuali di Amerika boleh lah. Di Malaysia memang tak boleh. Kamu boleh ditangkap. Even polis sendiri pun kalau dia pakai baju biasa, polis preman dia kata, iaitu polis yang detektif dia kan.
Dia tak boleh membawa pistol itu sebarangan. Pistol kena letak kat balai. Bila meronda, bila datang bertugas, ambil pistol letak. Baru pergi membuat kawalan ataupun membuat rondaan. Dah habis rondaan, letak balik pistol di balai polis. Itu cara dia. Dan kalau ada pegawai-pegawai polis yang tinggi, pangkat tinggi seperti inspektor, dan yang tinggi lagi, mereka boleh bawa pistol. Balik rumah boleh. Boleh bawa pistol bawa balik rumah. Boleh. Tetapi kena pastikan pertama pistol tu tak hilang. Kalau hilang pistol tu, dia boleh digantung kerja. Digantung kerja kalau hilang pistol tu. Dan satu lagi, kalau dia bawa keluar dengan 6 peluru, nanti bila dia balik letak kat balai, kena register juga, kena check. Make sure ada 6 peluru juga. Kalau hilang satu, dia kena dapat surat tunjuk sebab dan bagi tahu ke mana hilangnya satu lagi peluru. Kalau tak dapat jawab, gantung kerja. Nampak tak? Betapa tegasnya. Betapa tegasnya. Dia kena lock pistol kan? Betul. Kena lock pistol. Bukan boleh main-main pistol. Even polis pun tak boleh main-main. Dan kenapa cikgu tahu semua ni? Cikgu polis ke dulu? Sebenarnya arwah atuk cikgu ketua balai polis di Kalompang, iaitu di Hulu Selangor. Atuk cikgu ketua balai polis. Ketua polis di balai Kalompang. Tak boleh. Sama cikgu. Kemudian pak cik cikgu adalah juga seorang polis dan salah seorang sepupu cikgu juga adalah seorang pegawai polis. So cikgu tahulah. Tak bagi. Dia memang tak bagi. Dia memang tak bagi. Kadang-kadang dia boleh tunjuk dia. Ni pistol. Kita orang tengok macam tu je. Tak berani nak pegang. Sebab apa? Dia macam ada sumpahan. Dia kata apa tahu? Sekali kita menembak penjenayah, dia mati. Selepas itu kita rasa macam nak menembak je lagi. Dia jadi satu ketagihan untuk membuat tembakan. Sebab itu selalu pistol akan dia lock. Supaya apa? Supaya apa? Supaya tidak melanggar peraturan untuk menembak secara sesuka hati. Jangan main-main Okey. PUBG lain. PUBG kau turun daripada parachute, tahu-tahu dah ada senjata. Lepas tu peluru semua ada di kiri dan kanan, main boleh ambil tembak je. Habis ambil lagi tepi jalan, ambil lagi tepi rumah apa semua. Boleh lah cerita. Okey. Itu PUBG itu PUBG. Itu bukan polis bukan. Okey. Kadang-kadang cikgu kelakar lah pelajar-pelajar ni kan, main PUBG. Tapi mula-mula cikgu tengok kan, apa benda lah PUBG ni? Kenapa diorang ni nak main macam persatuan, ingatkan persatuan ibu bapa dan guru. Itu PIBG. Rupanya PUBG. Ia cakap sendiri dalam bilik rupanya PUBG. Ingatkan PIBG. PIBG lain Okey. Baik. So, itulah dia mengenakan mengetatkan undang-undang senjata api. Hukuman mati terhadap mereka yang membawa senjata api dan bahan letupan. Sebab sudah tentu siapa yang bawa senjata api dan bahan letupan itu adalah bukan rakyat. Itu pastinya komunis. Sebab itu dikenakan hukuman seperti ini. Yang keempat, dalam undang-undang darurat, mereka pegawai-pegawai polis dibenarkan untuk menggeledah rumah kediaman. Kamu tahu tak apa itu menggeledah? Menggeledah tu maksudnya apa? Masuk rumah orang, masuk rumah tu,
Dan dia ada hak untuk apa? Untuk cari bahan bukti. Okey, bahan bukti. So dia boleh okey buka semua almari, okey buka tilam apa semua nak cari bahan bukti. Itu dipanggil menggeledah. Menggeledah rumah kediaman. Kemudian memagar kampung, mengadakan perintah berkurung, mewujudkan kampung baru dan memindahkan serta menempatkan penduduk. Okey, kita tahu kan perintah berkurung tu ialah curfew lah. Perintah berkurung maknanya tak boleh keluar daripada sekian waktu ke sekian waktu. Kemudian mewujudkan kampung baru. Kita tahu bahawa penduduk-penduduk yang selalu diganggu oleh komunis ini, kebiasaannya rumah-rumah mereka ni berada di pinggir-pinggir hutan, di tepi-tepi hutan. Jadi senang untuk komunis masuk datang dan ambil ubat-ubatan, makanan dan sebagainya. Jadi British kata apa? Tak apa, aku buatkan korang semua kampung, satu kampung sini, semua penduduk yang tinggal di tepi-tepi hutan ni sila pindah. Sila pindah dan masuk ke dalam kawasan kampung baru. Jadi itulah tujuan dia, supaya tidak diganggu lagi oleh komunis. Itu yang keempat. Yang kelima, pembuat kuasa undang-undang mengharamkan PKM dan parti politik berfahaman radikal ataupun berfahaman nasionalis. Sebab itu bila PKM diharamkan, maka parti-parti dan pertubuhan-pertubuhan lain seperti AWAS, seperti PETA, seperti PERAM, PKMM dan Hizbul Muslimin, ini semua pun automatically diharamkan. Automatically diharamkan kerana ada unsur-unsur komunis. Dan kemudian British juga telah menangkap pemimpin gerakan radikal seperti Ahmad Bustamam, Ishaq Haji Muhammad, Abu Bakar Al-Bakir dan juga Khatijah Siddiq. Tangkap pemimpin-pemimpin ini. Inilah dia penguatkuasaan undang-undang darurat. Apa dia? Iaitu pertama menahan sesiapa sahaja yang disyaki, yang kedua mengenakan hukuman yang berat, yang ketiga mengetatkan undang-undang senjata api, dan yang keempat menggeledah rumah kediaman, yang kelima mengharamkan PKM dan yang keenam menangkap pemimpin-pemimpin gerakan radikal tadi seperti Ahmad Bustamam, Ishaq Haji Muhammad dan juga Khatijah Siddiq. So ini penguatkuasaan undang-undang darurat. Penguatkuasaannya. So ada berapa? Ada 6. Ada 6 Baik. Itu cara yang pertama, usaha yang pertama. Usaha yang kedua, pemerkasaan. Yang kedua, pemerkasaan pasukan keselamatan. Di mana pemerkasaan tu maksudnya apa? Menambahkan kekuatan. Pemerkasaan tu apa? Cikgu mention kat sini Pemerkasaan bermaksud usaha menambah kekuatan. Itu pemerkasaan. Usaha menambah kekuatan siapa? Pasukan keselamatan. Baik. Pasukan keselamatan ni banyak. British telah memperkasakan pasukan keselamatan tempatan dengan untuk membantu kegiatan ekonomi. British menubuhkan pasukan yang berikut. Terdiri daripada dikatakan sebagai pasukan keselamatan ni. Pasukan keselamatan ni kalau kita lihat dia terdiri daripada 3, iaitu ada polis, ada tentera dan juga ada sukarelawan. So kalau pasukan keselamatan seperti polis ada cawangan khas, special branch, SB special branch, kemudian special constable, polis hutan, polis wanita, senoi pra dan juga auxiliary police. Itu polis. Belum kira lagi tentera. Tentera ada pasukan askar Melayu, pasukan askar Commonwealth dan juga Sarawak Rangers. Itu dalam pasukan tentera. Dan rakyat yang nak bantu menamatkan zaman komunis ini, rakyat itu akan menyertai sukarelawan yang dipanggil Home Guard.
pengawal kediaman. Itu tadi daripada rakyat lah, sukarelawan. Okey, kita akan pergi satu-satu ke anggota pasukan keselamatan ini. Namun ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Ya, ada soalan nak tanya. Hanan macam nak tanya? Amira Syarafana macam nak tanya? Ya, tak ada? Alamak, kat luar dah lah hujan. Sejuklah pula. Kena hafal ke nama-nama tu? Okey. Sebenarnya tak perlu hafal pun. Yang penting kamu kena tahu jenis-jenis dia. Jom kita tengok jenis-jenis anggota keselamatan ataupun pasukan keselamatan. Baik. So kalau kita lihat sejuk cikgu, itulah. Sejuk ni pun cikgu sejuk. Ngantuk-ngantuk kan sejuk. Darurat termasuk Sabah dan Sarawak kah cikgu? Sondap tidur. Ya. Darurat termasuk Sabah dan Sarawak kah cikgu? Tidak. Okey, tidak. Sebab pada waktu itu Sabah dengan Sarawak pada waktu itu sedang dikuasai oleh British. Jadi komunis tu ada, ancaman komunis tu ada, tapi tak banyak. Tak sehebat tanah Melayu. Tanah Melayu banyak. Kenapa ada Sarawak Rangers? Ada. Cikgu bukan cakap tak ada. Ada. Tapi tak banyak. Tak sebanyak tanah Melayu lah. Tanah Melayu memang banyak ancaman komunis. Dan pada waktu itu, pemerintahan Sabah Sarawak juga telah diperintah oleh British. Dan darurat itu adalah satu kecemasan yang dilakukan di tanah Melayu sahaja. Sabah Sarawak pemerintahan British, yang lain tak tahulah dia buat apa. Macam tu. Okey. Baik. So kalau kita lihat di sini iaitu pasukan keselamatan yang pertama, cawangan khas ataupun special branch. Pada bulan Ogos 1950, Guy C. Maddox dilantik mengetuai badan berisikan. Beliau menubuhkan cawangan khas atau dipanggil special branch yang kemudiannya menjadi sebahagian daripada pasukan polis sekarang. Dan tugas-tugas risikan. Tahu tak apa itu tugas risikan? Tugas risikan. Apa itu tugas risikan? Tugas risikan itu bermaksud tugas-tugas untuk mencari maklumat secara diam-diam. Secara diam-diam. Jadi itu risikan, spy lah sebenarnya, spy. Dia spying. So tugas risikan yang dilakukan oleh pasukan ini membolehkan pihak berkuasa mengetahui operasi PKM. Terdapat anggota pasukan yang menyamar sebagai komunis. Ada anggota pasukan ini yang menyamar sebagai komunis dan memberikan maklumat kepada special branch. Dan tugas dia menyamar tu kenapa? Untuk mendapatkan maklumat tentang PKM. Itu cawangan khas. Malah British juga mengambil ramai ahli cawangan khas dalam kalangan orang Cina untuk menjejak anggota-anggota komunis hingga ke kubu persembunyiannya. So sebagai sebuah badan perisik, cawangan khas ini memberikan sumbangan semasa darurat, dan kejayaan cawangan ini membuat penyusupan masuk ke dalam organisasi PKM, memudahkan pasukan keselamatan merancang tindakan terhadap PKM. Ini. So kalau kita lihat macam ni kan. Kalau kamu tengok betul-betul, ini special branch yang mana mereka pakai baju biasa je. Muka pun muka-muka Cina juga. Jadi, bila mereka masuk PKM, tidak ada orang yang syak. Yang dia ni orang Melayu ke, yang dia ni orang Malaysia ke, ataupun sebenarnya dia ni sebenarnya adalah seorang spy ke kan. Dia orang tak tahu. PKM tak tahu. Dia macam cikgu lah. Kalau cikgu ada masa tu, kalau cikgu ni disuruh ataupun disuruh untuk masuk ke dalam, menyusup ke dalam PKM, orang tak perasan.
Sebab apa? Sebab ramai yang cakap muka cikgu ni macam Cina. Kalau cikgu bersihkan misai, apa semua, rambut pendek kan, macam Cina. Ni Hauma. Okey. Jadi boleh je sebenarnya. Kan? Betul lah. Macam Cina kan? Ramai yang kata macam Cina. Okay. Sebab mata sepet. Kadang-kadang cikgu baca buku kan. Kalau cikgu baca buku, macam tu kan. Lepas tu orang lalu lalang ataupun wife cikgu cakap apa? Ni baca buku ke tidur? Padahal sebab mata cikgu kecil sangat. Padahal cikgu tengah baca buku. Dia tak nampak mata cikgu. Sebab kecil sangat. Kecil ke? Macam Korea. Sama lah cikgu punya ke? Okay. Baik, Rafiq. Kalau macam Korea tu, bukan Korea. Koyak tu. Tu bukan Korea, tu koyak. Tu koyak sebenarnya. Baik. Okay. Jadi, tapi satu yang kita boleh yakinilah, biasanya kalau orang-orang yang mata-mata sepet ni biasanya handsome. Biasanya handsome. Biasanya lah, bukan cikgu, tapi biasanya. Baik. Seterusnya. Tak ada kaitan pun. Okey. Baik. Dan cantik kan cikgu? Ya, betul Hanan. Dan cantik biasanya. Kan? Nak tanya dulu ni, Hanan, kamu ni Jawa ke apa? Kan? Kalau nama Hanan ni biasanya bunyinya macam Jawa ni. Kan? Jawa ya. Keturunan Cina. Oh, keturunan Cina. Baik. Iya. Okey. Baik. Kita lihat pasukan yang pertama. Samalah kita cikgu. Saya pun mata sepet. Ambil. Suddenly semua orang pergi tengok ke cermin ni. Mata aku pun macam sepet jugalah. Nak bagi tahu cikgu lah. Mata saya pun sepet cikgu. Udah-udahlah tu. Udah-udahlah tu. Okey. Baik. Yang pertama. Okey. Iaitu yang pertama kalau kita lihat cawangan khas ataupun special branch. Yang kedua kita nak tengok iaitu special constable. Constable khas. Ni constable khas. Baik, special constable sebenarnya adalah pasukan ini ditubuhkan pada tahun 1948 ketika rancangan BRICS sedang dilaksanakan. Seramai 24,000 orang special constable dilatih dan dihantar untuk mengawal ladang dan kawasan Lombok. Mereka menjadi barisan hadapan dalam menghadapi ancaman komunis. So kalau kita lihat, itulah perbezaan dia. Cawangan khas, dia akan mengintip. Dia akan menyusup masuk ke dalam PKM untuk dapatkan maklumat PKM dan akan report kepada polis. Ataupun report kepada cawangan khas. Maknanya diorang ni memang spying lah. Cawangan khas. Kalau special constable, tugas utama mereka adalah mengawal ladang dan kawasan Lombok. Sebab kita ada bagi tahu tadi bahawa komunis suka untuk apa? Merosakkan ladang, menyerang ladang dan juga menyerang kawasan-kawasan Lombok. Jadi kedua-dua kawasan ini perlu dijaga oleh special constable. Inilah dia. Special constable ni. Okay. So, hebat spying dia orang tak kena tangkap. Itulah hebat lah tu. Sebab dia orang belajar dengan siapa? Dia orang belajar dengan James Bond. Tentang bagaimana untuk menyamar. Baik. So, itu yang kedua, special constables. Special. Patutlah. Baik. Patutlah. Okey, baik. So, seterusnya kita lihat. Polis hutan. Polis hutan. Baik. Polis hutan pada asalnya pasukan ini dikenali sebagai Flying Squad. Dan pada tahun 1951, pasukan ini dinamakan Jungle Squad dan kemudiannya menjadi Jungle Companies. Seterusnya, pada tahun 1993, pasukan ini disusun semula dan dinamakan Police Field Force, PFF, dan dia dikenali sebagai pasukan
polis hutan. Antara tugas mereka termasuklah memburu komunis, membuat rondaan di pinggir-pinggir hutan dan membawa bekalan makanan kepada pasukan yang bertugas di dalam hutan. Dan menjaga hubung. Seperti kalau kita lihat polis hutan ini telah melakukan semua ini. Jadi kamu patut bezakan apa perbezaan antara polis hutan dengan tentera. Tentera, dia orang masuk ke dalam hutan dan memburu komunis dalam hutan. Polis hutan, dia akan buat rondaan di tepi-tepi hutan. Tepi-tepi hutan dan juga mereka memburu komunis. Kalau ada komunis keluar daripada hutan itu, maka mereka akan buru. Jadi itu tugas polis hutan. So kamu kena tahu bezakan antara polis hutan dengan tentera. Itu paling penting, kamu kena tahu bezakan dia. Jadi polis hutan tugasnya adalah buat rondaan di pinggir hutan, membawa bekalan makanan kepada pasukan yang bertugas dalam hutan dan menjaga hubung. So kita telah lihat 3 cawangan khas, kemudian special constables dan juga polis hutan. Inilah dia. Gambar di bawah ni anggota komunis pula, anggota polis wanita. Polis wanita dulu pun ada pakaian seragam. Pakaian seragam. Cikgu, salah satu wanita tu opah saya, yang mana pula Sarina? Yang mana? Yang ini ke? Yang ini ke? Sebab opah kamu pernah join? Pernah join ni okey, baik. Jadi mana satu ya? Mana satu? Jap. Sebelum kita terus kepada soalan, cikgu pula. Sarina, salah seorang wanita pertama. Oh ya ke? Sarina, kamu daripada Sarawak kan? Ke daripada Selangor? Bukan bukan Sarawak okey. Selangor. Kamu keturunan Melayu ataupun okey. Soal siasat macam kan. Ayah saya Melayu. Betul, ayah Melayu. Ibu ibu pun Melayu lah kan. Ke Pakistan. Wow. Mak Pakistan, ayah Melayu. Wow. Okey. Jadi kalau Melayu campur Pakistan jadi apa? Okey, Melistan. Okey, entah. Itulah. Okey. Okay. Baik. So kita telah lihat polis hutan, kita telah lihat juga special constables dan juga cawangan khas. Maknanya sebelum itu, Sarina, kalau kamu katakan salah seorang daripada gambar ini adalah opah kamu, maka opah kamu yang mana? Yang Pakistan ke yang Melayu? Yang mana satu? Yang Melayu. Yang Melayu. Okey, kalau yang Melayu, kita boleh expect mungkin ini, mungkin yang ini, mungkin yang ini, kan? So kita ada kebiasaannya dalam askar, kita akan pilih daripada dua jenis jantina, sama ada lelaki atau wanita. So kalau yang ada kedua-duanya tidak dibenarkan. Yang ada kedua-duanya tidak dibenarkan untuk menyertai polis, tak boleh. Risau. Takut nanti ada yang pegang senapang lain macam kan. Kemudian okey, bergerak ke kiri. Kemudian angkat senapang. Tembak. Okey. Kan dah susah. Jangan. Okey. Baik-baik tu. Kan. Ya. Betul lah, cikgu, tentera wanita dibenarkan berperang juga ke? Ya, dibenarkan untuk berperang. Dibenarkan untuk berperang jugalah. Kan. Tak ada. Kalau tanya dia, macam mana bunyi pistol? Tiu. Dia punya sound dia. Okey, macam mana bunyi pistol? Tiu. Alah sweet. Alah sweet. Okey. Alah sweetnya. Okey. Adalah.
Jadi sebab itu ya, saya betul. Enemy pun sayang nak bunuh kalau macam ni. Nak aku bunuh kau sekarang, kesianlah pula kan. Macam itulah. Jadi, okay, kita lihat polis wanita. So, polis wanita ditubuhkan pada Ogos 1955 dan Barbara Dr. D.R. Wentworth merupakan pegawai polis wanita yang pertama. Beliau ditugaskan melatih anggota baharu dan menyusun pasukan polis wanita. Okey, bila sebut polis wanita ni, nak tanyalah, kamu semua tak berminat ke untuk jadi polis? Yang lelaki ke, yang perempuan ke, tak nak jadi polis? Kan? Biasanya kalau yang perempuan jadi polis comel-comel je kan. Tak ada nak jadi polis. Kan terpengaruh dengan gerak-gerak khas. Gerak-gerak khas. Saya ada. Tapi itulah. Saya nak jadi doktor. Saya nak jadi tentera. Wan jadi tentera. Bagus, bagus. Okay. Bagus jadi tentera, bagus. Ada siapa-siapa lagi nak jadi tentera ataupun nak jadi polis ataupun nak jadi doktor? Okay. Yang nak jadi doktor Abdul Rahman lah. Okay. Okey, ada yang kata nak jadi lawyer, tak apa. Tapi ada pelajar dia tulis, cikgu dulu saya kecil-kecil saya nak jadi cashier. Sebab dapat pegang duit banyak. Okey, so mesti selalu ikut mak dengan ayah kamu pergi bershopping kan. Lepas tu tengok, macam best saja jadi cashier kan, collect duit banyak. Sarina kata nak jadi detektif. Wow. Nak jadi detektif. Okey, mata duitan. Nah. Okey. Bukan nak duit. Nak tekan-tekan keyboard. Macam best kan? Dia angkat. Sekarang tak ada lah. Sekarang scan dia. And waktu dia tekan. Ya betul. Semua sekali sengit-sengak. Macam best saja kan? Gitu. Boleh. Setakat nak jadi cashier, lepas SPM nanti, kamu boleh mohon untuk kerja part time dekat Speedmart ke, dekat 7-Eleven ke, pergilah. Jangan pula nanti kalau katakan Amira pergi jadi cashier tu nanti, cikgu pergi sana, Amira, cikgu nak beli yang ini. Lepas tu dia pun tekan. Lepas tu cikgu tanya, cepatlah nak bayar ni. Sabar cikgu, saya suka dengan keyboard keyboard cashier. Cikgu bukan nak dengar keyboard cashier. Cikgu nak bayar ni, cepat. Kejap cikgu, saya nak layan je. Sedap cikgu, keyboard dia. Okey. Gaji berapa cikgu? 1,500 juga ke? Lebih kurang lawan. 1,500 betul. Baru dibuat. Okey, tak apa. Okey, cari pengalaman. Cari pengalaman lepas SPM. Baik. So kalau kita lihat, okey, inilah dia, okey, polis wanita. Kemudian juga kita ada polis hutan, okey, dan juga kita ada special constables dan satu lagi kita ada cawangan khas. Ini semua adalah polis. Ini semua polis ya. Ini semua polis. Dengan polis wanita sekali. Okey, dan juga ini Senoi Prague. Senoi Prague. Okey, Senoi Prague sebenarnya ditubuhkan pada tahun 1956 dan Senoi Prague dalam bahasa Semai dikenali sebagai urang perang. Dia sebutan baku lah kan. Urang perang. Itu siapa tu? Itu Rahman. Dia buat apa? Dia jadi urang perang. Tu urang perang. Contoh. Ni kan bahasa. Kami tak tahu pun bila masa itu Rahman menjadi urang perang. Rahman kan perkasa. Okay. Sebab itu dia menjadi orang perang. Kan? Ya. Orang perang ni kat Sarawak ataupun kat Sabah? Dia dekat Sarawak. Dia dekat Sarawak. Jadi kamu juga Rahman pun orang Sarawak juga kak? Bukan. Okay. No. Okay, baik. So Senoi Prague ditubuhkan, dan mereka ditugaskan untuk
mengesan tempat persembunyian komunis dalam hutan. Sebenarnya, Senoi Perak ni sebenarnya bukan sahaja ada di Sarawak, tapi Senoi Perak ni juga ada di Semenanjung. Sebab dia ni adalah orang-orang asli. Sebab mereka ni adalah orang-orang asli. Suku kaum Senoi, Semai dan Temuan. Ini semua orang-orang asli. Mereka lebih dikenali sebagai The Silent Killer. Nama macam boleh buat filem. The Silent Killers. Macam boleh buat filem nama dia. Dan apakah tugas mereka? Mereka ditugaskan untuk mengesan tempat-tempat persembunyian komunis dalam hutan. Memang ada filem pun. Memang dia orang ni bila dia orang jalan masuk dalam hutan kan, dia tengok je. Dia tengok macam tu kan. Okey, kejap ya. Dia jalan. Okey, kejap. Dia akan ambil satu barang. Okey. Tadi dalam tempoh tak lama ni. Dalam tempoh setengah jam tadi ada orang telah lalu sini. Ke mana dia pergi? Kejap. Oh, dia menghala ke arah utara. Macam tu je. Dia orang tengok macam tu, ambil bau semua. Oh, dia bawa anjing. Kejap. 3 ekor anjing. Okey, dia menghala ke sana. Itu orang-orang Senoi. Dia tahu dengan melihat jalan raya, kesan-kesan yang ada di tepi-tepi denai-denai hutan tu kan. Dengan pokok-pokok kan, dia tahu. Itulah kehebatan yang digunakan oleh tentera British, gunakan orang asli ini untuk apa? Mencari dan mengesan tempat persembunyian komunis. Itu cara dia. Bila dia sampai ke markas komunis kan, contoh tentera komunis tak ada, dah pergi tempat lain kan. So ada dia punya unggun api kan. So dia tengok unggun api kan, dia tengok kayu, dia tengok mereka telah tinggalkan tempat ini dalam lebih kurang 2 jam yang lalu. Dia tengok unggun api pun dia dah tahu dah. Tengok keliling-keliling. 2 jam. Lepas tu dia ke mana? Kejap. Tengok sekejap okey, dia menghala ke selatan. Komunis telah menghala ke selatan. Sebab itu orang-orang Senoi Perak ni memang sangat-sangat dihormati kerana mereka expert, mereka pakar dalam hutan. Mereka pakar dalam suasana hutan. Sebab itu diorang tahu kat mana komunis berada, so senang untuk dikesan. Okey. Dan bila menyebut orang asli ni, boleh tak cikgu sharekan perkongsian cikgu, pengalaman cikgu bertemu orang-orang asli. Nak dengar cerita? Baik, itulah. Baik. Dan yang terakhir kita nak tengok hari ini iaitu dari sudut polis, iaitu auxiliary police. Baik, auxiliary police ni sebenarnya adalah seramai 17,000 orang pada tahun 1948. 17,000 orang anggota auxiliary police, AP, dipanggil AP. Dia punya dekat sini, dia punya uniform, kemudian dia ada satu lilitan tulis AP. Itu dipanggil auxiliary police. Dan tugas mereka adalah mempertahankan bandar dan kampung daripada serangan komunis. Jadi mereka membantu polis menentang ancaman komunis. Dan pada tahun 1996, anggota AP ini dijadikan Police Volunteer Reserve. Maknanya polis simpanan lah. Polis sukarelawan simpanan. Jadi itu AP. Kalau kita lihat bermakna polis-polis yang ditubuhkan ni, pasukan-pasukan polis yang ditubuhkan ni, ada dia punya tugas masing-masing. Contoh, kalau kita lihat, untuk cawangan khas, ini adalah polis yang akan masuk ke dalam PKM dan mendapatkan maklumat dan report kepada cawangan khas. Itu polis cawangan khas. Yang kedua, special constable. Mereka akan menjaga ladang dan lombong-lombong ijtimai yang selalu diserang oleh komunis. Mereka mengawal lombong dan kawasan ladang.
tu special constable. Polis hutan, mereka inilah yang akan memburu komunis bila komunis keluar daripada hutan dan membuat rondaan di tepi-tepi hutan. Maknanya di pinggir-pinggir hutan mereka akan buat rondaan. Itu. Kemudian polis wanita pun sama, mereka membantu polis-polis yang lain, dan Senoi Prak ni ataupun orang asal ni, mereka akan membantu polis-polis hutan ini ataupun membantu tentera untuk mencari, mengesan tempat persembunyian komunis. Dan akhir sekali auxiliary police, mereka sekiranya berlaku serangan komunis terhadap bandar atau kampung itu, mereka lah yang akan mempertahankan kampung dan bandar tersebut. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahawa iaitu komunis tak boleh buat apa-apa